والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya Arhamar Rahimin. Saudara Tuan Haji Gani Hamba, selaku pengurusi, juga selaku yang dipertua PAS kawasan Setiu, Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Ajawang, Presiden PAS, merangkap Sojai PAS Negeri, Datuk Haji Mustafa bin Ali, Naib Presiden PAS, Tuan Guru Ustaz Datuk Haji Harun Taib, Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia, Datuk Haji Hussein Awang, dan insyaAllah Datuk Haji Wan Mutalik pun akan datang insyaAllah. Saudara Haji Mustafa Haji Yahya Ali, Ketua Penerangan, Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah, dan semua pimpinan PAS di dalam kawasan Setiu, dan juga keadilan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Pertamanya pada malam ini kita bersyukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita berhimpun di sini untuk mendengar perkara yang telah berlaku kemarin dan pandangan pimpinan kepada kita sekalian. Perkara besar yang telah menimpa salah seorang daripada penduduk kita di Pengkalan Merbau, di mana rumah yang telah didirikan di atas tanah yang telah diberikan oleh kerajaan masa pemerintahan PAS dulu telah dirobohkan oleh pihak Barisan Nasional dengan arahan daripada Menteri Besar Datuk Idris Yusof, dan dilakukan tindakan oleh penguat kuasa dan oleh pihak pejabat tanah Setiu dengan dibantu oleh polis FRU, polis hutan dan polis yang ada di dalam kawasan Setiu ini. Saudara-saudara sekalian, maka pada malam ini pimpinan kita turun. Pertama, untuk menyatakan simpati pimpinan di atas perkara yang berlaku. Dan yang keduanya ialah untuk menyampaikan apa yang sebenarnya berkaitan dengan dasar tanah dan juga memberi komen di atas perkara yang berlaku. Sebab memang saudara Khalid, tuan rumah telah terima notis 3 kali supaya dirobohkan rumah. Tetapi harus kita ingat, tanah ini sebenarnya telah diberikan kepada dia masa kerajaan di bawah pemerintahan PAS pada 1 hari bulan Julai tahun 2003. Dan lesen ini bermula, di dalam jadual itu dia ada jadual. Lesen ini bermula pada 7 hari bulan 7 tahun 2003 dan habis tempohnya pada 31 hari bulan Disember tahun 2006. Ini dalam perihalan tanah dia tulis. Jadual di bawah. Tajuk atas lesen pendudukan sementara. Perihalan tanah Hulu Nerus. Tempat RTB Pengkalan Merbau. PT 11988. Lesen ini bermula 7 hari bulan 7 tahun 2003 dan habis tempohnya pada 31 hari bulan Disember 2006. Jadi sekarang ni ada setahun lagi. Setahun lebih lagi. Ya? Saudara Khalid ni seorang askar sebenarnya. Seorang askar. Dia berkhidmat. Dia seorang yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara. Menjaga keselamatan negara. Kita tahu. Dia diberikan tanah oleh Jawatan Kuasa Tanah Daerah, diluluskan oleh Esko. Kerana apa? Kerana dia tak ada tanah dan dia berhak dapat tanah tu.
Orang lain yang dapat tanah bersama dengan dia, tapak semua sekali 87 lot. Luas tanah ni ialah suku ekar setiap satu lot. Jadi semua keluasan tanah ni 38 ekar dan telah ada 40 buah rumah yang didirikan di atas tanah ini. 40 buah rumah yang didirikan ini kerana mereka ada duit. Yang tak ada duit, tak diri lagi. Mereka sedang buat persiapan untuk mendirikan rumah. Sehingga tempoh tamat tahun 2006. Sebab dasar kerajaan, waktu PAS dulu, beri tanah 3 tahun. Bila buat rumah akan diberikan secara kekal. Jadi termasuklah saudara Khalid dia askar. Askar tak ada pangkat yang tinggi. Private. Jadi dia pun tak ada duit juga macam orang lain jugalah. Dia telah membela rumahnya. Separuh siap. Dah habis lebih kurang 20,000. Habis lebih kurang 20,000. Sekarang ni semua habis menyembah bumi lah. Tak ada apa. 20,000 ni payah tuan-tuan. Nak boleh duit 20,000 ni merah mata lah. Kemudah 20,000. Merah lah mata nak boleh 20,000 ni. Cekek perut lah. Persoalannya. Kenapa rumah saudara Khalid dirobohkan? Sedangkan dia mendirikan di dalam tanah yang telah diluluskan secara sah. Kalaupun Khalid lambat buat rumah tu, dia sudah membuat persediaan dari segi tapak, dari segi duit, dari segi beli kayu. Cuma lambat sikit pada orang lain. Tanah tu hak dia dah. Kemudian pada hujung tahun 2004, Khalid nak pergi bayar lesen. Nak sambung lesen lagi lah. Tak diterima. Orang lain pun tak diterima juga. Bukan di situ saja, bukan di sini saja. Orang lain pun tak diterima juga. Seluruh negeri Terengganu tak diterima. Oleh kerana itu, saudara-saudara sekalian, Khalid cuba beberapa kali untuk bayar lesen, tak diterima. Dengan alasan bahawa Khalid tidak ada lesen pada tahun 2005, maka rumah itu dirobohkan. Sedangkan kelulusan asal sehingga tahun 2006. Dan semua dasar yang ada di dalam pemberian tanah seperti yang serupa dengan tanah Lubuk Merbau ini, semuanya diberikan paling kurang 3 tahun dalam zaman kerajaan dulu itu. Kalau dia nak buat dasar baru, lepas hak ni lah, lepas habis cerita hak ni, baru dia boleh buat hak lain pula. Ni hak orang dah selesai dah, dia tak boleh buat lagu tu, zalim lah orang panggil. Baik. Saudara-saudara sekalian, cara macam mana? Saya habis masa beberapa minit. Pada pagi kemarin, semua boleh kita katakan lebih daripada 100 orang pihak keselamatan, polis. Hak yang ada kat dalam saja, kat luar tak tahulah berapa ramai lagi, sebab ramai kat luar. FRU pun ada 6 truk datang. Polis hutang ada juga dan polis biasa pun ada ramai. Pihak penguat kuasa datang. Ketika itu orang ramai, ada memang orang boleh tengok kemarin di dalam kawasan. Dan seperti yang Pak Lembu ucap kemarin, dia buat sedikit jamuan di atas dekat tapak rumah tu. Memang dah, kita pun tahu dah dia nak pergi rombak. Jadi saya pun pergi tengok. Sebagai salah seorang daripada yang pernah memimpin di dalam kawasan Siu, pernah jadi esko di sini. Dan kita dulu meluluskan tanah ni. Maka saya pergi tengok. Apa sebenarnya yang nak dilakukan. Jadi saya pun beruling dengan DO.
Cik Kamel, saya berunding. Saya kata, sekarang ni, tanah ni sudah diduduki. Rumah telah didirikan di atas tanah yang diluluskan. Dia kata dia tak kira. Dia ikut arahan, dia akan robohkan rumah ni. Saya kata, kesianlah, tak boleh dirobohkan rumah ni. Janganlah tu, kena berunding lah, kata kita berbincang. Kata awak sebagai, Cik Khalid sebagai apa, Cik Kamel sebagai pentadbir, tak bolehlah ikut arahan orang politik. Orang politik, dia nak buat sesuatu, dia, kalau dia tak timbang rasa pada orang ramai, dia ada hasad dengki, dia ada sifat tidak kasihan pelas kepada orang ramai. Jadi saya tidak hurailah begitu. Saya kata tak bolehlah nak ikut perintah macam tu. Dia kata dia akan robohkan juga. Dia tak peduli. Saya kata orang ramai hari ni mungkin bahaya kalau roboh. Saya kata dia tak peduli. Polis ada, dia kata. Dia nak dengar polis juga, dia kata. Saya pun berunding dengan polis. Saya beritahu polis, Tuan Aziz, saya kata hari ni orang ramai, jangan roboh, biar kita berunding. Polis pun kata dia nak roboh juga, dia ikut perintah. Dia terpaksa buat. Saya kata takkanlah polis nak roboh rumah ni. Dia kata bukan polis nak roboh. Tapi kata dah, pegawai daerah kata apa ni, polis itu apa ni, dia nak dengar polis lah. Jadi polis kata dah, dia terpaksa ikut perintah juga. Dia kata. Jadi dua-dua ikut perintah. DO pun ikut perintah, polis pun ikut perintah. Perintah siapa? Perintah siapa? Saya tak fikir perintah ni sampai Kuala Lumpur. Saya ingat Terengganu je. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tempat yang ketiga telah dibawa pegawai penguat kuasa, pihak polis. Satu di Kemaman, nak dirobohkan. Tak boleh roboh di Kemaman. Orang naik duduk sampai atas bombom. Di Beliming api, 13 buah rumah. Habis, roboh. Tinggal sebuah dah roboh. Di sini kemarin roboh sebuah. Inilah saudara-saudara sekalian perkara yang sedang berlaku. Sama ada wajar atau tidak wajar, tuan-tuan kena nilai. Kalau sekiranya rakyat tidak ada tanah, walaupun kita kata rakyat tu yang tak buat rumah lagi, yang tak ada tanah, sepatutnya diberikan tanah. Bukan begitu? Rakyat yang tak ada tanah kena diberikan tanah. Kalaulah tanah tu sudah tempat tapak rumah, maka biarlah orang diri rumah. Ambillah lesen, ambillah bayaran. Kalau sudah tanah ada dah, rumah didirikan dah, memang tak ada kerja lain dalam kawasan tu, pasal apa roboh rumah tu? Adakah ini adil? Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang kita nak beritahu kepada orang ramai. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Lepas pada roboh pergi tengok pula tiangnya pun serepih, latarnya pun apa semua. Gitu. Ini atap pun barangkali tak boleh guna habis. Pecah ke belakang semua. Jadi inilah satu kerja yang datang daripada sebuah kerajaan yang baru mereka setahun lepas pada menang. Baru mereka setahun. Kalau banyak tahun tak tahulah nak jadi lagu mana. Lagu ni punya kerajaan. Jadi saya sekadar malam ni nak bersama-sama pimpinan ramai. Pasal masalah bercakap ceramah ni memang tak puas lah. Tak puas. Kita kena bercakap. Tuan-tuan pun kena bercakap. Surat khabar pun kena lapor biar betul lah. Dia kata tanah ni, tanah dulu beri ke ladang rakyat. Kerajaan apa ambil nak beri ke orang, dia kata. Ni semua bohong belaka. Surat khabar pun bohong, tu kan cerita bohong. Ya? Saya sebenarnya bersimpati dengan polis dan pegawai. Yang saya tengok mereka sedih juga. Ada pegawai-pegawai yang sedih. Pegawai hak toler pun ada.
Kalau saya tengok sedih. Mereka pun sedih. Ada yang tak mau tengok muka saya pun ada. Mereka sedih. Tapi apa mereka boleh buat? Oleh kerana itu, saudara-saudara sekalian, apa yang kita nak sebutkan di sini untuk pegawai dan polis dan sebagainya. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Undang-undang mungkin pada zahir betul, tapi hakikat tak betul. Mungkin pada zahir betul. Sebab undang-undang ni ada yang betul, ada yang kita kena kira dengan hati nurani kita. Misalnya, baru ni seorang budak lepas SPM, kerana dia miskin, mak dia miskin, dia bawa enjin gala untuk nak cari kehidupan. Tiba-tiba dihukum 2 bulan penjara, ataupun bayar RM4,000 apa? Ya, 600 minta maaf. Kena bayar 600 ataupun dipenjarakan. Apabila keputusan dibuat, semua orang terkejut. Sehingga Menteri Besar Perlis bercapur tangan dan tolong dia bayar denda. Pasal apa berlaku gitu? Undang-undang satu hal. Tetapi keadilan satu hal. Maknanya dari segi undang-undang kata orang ni tak pergi khidmat negara, bayar denda ataupun kena jail. Kemudian hakim pun hukumlah sebab undang-undang lagu tu. Tetapi apabila berlaku hukuman, jelas tidak adil. Kerana budak ni miskin, pergi buat kerja. Baru gaduh sampai ke Raja Perlis, sampai ke Menteri Besar, gaduh lah. Tolong bayar konon. Walau undang-undang dia buat. Pasal apa berlaku gitu? Kerana undang-undang itu tidak adil. Undang-undang tidak adil. Ini begitu juga. Undang-undang buat konon. Kerana ada kuasa, boleh buat undang-undang. Polis kena ikut, pegawai kena ikut. Nombor rumah orang. Orang tu tak ada tanah. Orang tu private askar. Orang tu diri dah rumah atas tanah. Diberi oleh kerajaan dulu. Adil kan lagu ni? Ya Allah. Jadi setakat itulah. Mudah-mudahan Allah berikan balasan baik pada orang baik. Dan Allah berikan kehinaan pada orang yang hina. Jadi kita serahkan sekali ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta maaf. Kita serahkan pada pimpinan untuk menyampaikan ucapan, amanat dan sebagainya. Saya bagi pihak orang ramai juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang datang. Dan kemarin yang bertukuh lumuh dan sebagainya. Dan kami itulah sekadar boleh buat. Boleh buat setakat tu, tapi kita bersama-sama lah untuk mendapatkan keadilan di dalam negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.